Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi petang 7 Julai 2020 anda bersama saya Kerzarif Afindi. Tumpuan berita. Sarawak mencatat 1 kes positif baru COVID-19 yang dilaporkan di daerah Bintulu semalam. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Uga Embas dalam sidang media COVID-19 Sarawak berkata, ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak sebanyak 572 kes. Kes ke-572 adalah kes import. Ianya adalah merupakan seorang pelajar, perempuan warga tempatan, berumur 22 tahun. Dia baru balik dari United Kingdom pada 1 Julai 2020. Beliau telah masuk melalui penerbangan dari United Kingdom ke Kuala Lumpur, KLAA pada 1 Julai 2020. Dan kemudian masuk ke Sarawak melalui lapangan terbang Bintulu pada 3 Julai 2020 dan menjalani kuarantin di Bintulu. Katanya terdapat 3 kes baru yang telah sembuh dan discharge dari Hospital Bintulu menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 yang telah sembuh dan discharge sebanyak 549 orang atau 95.98%. Dalam sidang media yang sama, Dato' Amar Douglas memberitahu Kementerian Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Sarawak telah menetapkan garis panduan prosedur operasi standard SOP untuk pelancongan perubatan yang berkuat kuasa serta-merta. Dalam pada itu, turut diumumkan SOP untuk penganjuran mesyuarat insentif persidangan dan pameran seni termasuk karnival kebudayaan berkuat kuasa serta-merta. Kementerian Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Sarawak telah menetapkan garis panduan untuk pelancongan perubatan berkuat kuasa serta-merta. Kementerian akan mengumumkan SOP dengan secara perinci. Begitu juga Kementerian Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Sarawak telah menetapkan garis panduan untuk organizing meeting, convention and exhibition, travel and trade fairs, market, bazaar, art and culture carnival berkuat kuasa serta-merta. Tambahnya, Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak juga telah menetapkan SOP untuk pusat spa, pusat kesihatan, urut kaki dan refleksologi dibenarkan berkuat kuasa serta-merta. Beralih ke perkembangan projek pembinaan di Lubuk Antu. Menteri Muda Pembangunan Perindustrian Sarawak Datuk Dr. Malcolm Musin Lamoh telah hadir melakukan pemantauan pelaksanaan projek tembingan Sungai Lubuk Antu semalam. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batang Ai berkata, projek tersebut menelan kos sebanyak RM5 juta dan sudah siap kira-kira 50.9%. Jelas beliau, pembinaan projek tersebut merupakan antara usaha kerajaan Sarawak untuk memastikan masyarakat setempat memiliki kemudahan dalam tempoh masa panjang. Berita seterusnya. Meskipun sibuk dengan pelbagai tugas rasmi, Menteri Muda Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, Datuk Julaihi Narawi telah meluangkan masa merasmikan Dewan Masyarakat Kampung Entanggo semalam. Kerajaan Sarawak telah meluluskan peruntukan sebanyak RM650,000 bagi pembinaan dewan tersebut dan berharap penduduk kampung dapat menggunakan kemudahan dewan tersebut dengan sebaiknya. Dalam pada itu, beliau yang juga Adun Sebuyau berkesempatan menyempurnakan perasmian Jalan Klaid Entanggo Fasa 2 Sebuyau. Untuk rekod, peruntukan pembinaan projek jalan tersebut adalah sebanyak RM27 juta dan sepanjang 9 km. Projek jalan tersebut telah diluluskan pada 11 April 2012 dan telah siap pada 22 April 2014. Dalam majlis tersebut, beliau turut meluluskan peruntukan sebanyak RM5,000 kepada JKKK Kampung Entanggo dan RM5,000 kepada Persatuan Wanita Kampung Entanggo. Berita selanjutnya. Kejadian banjir kilat yang sering berlaku di Jalan Pandaruan terutamanya di kawasan Kampung Tabahan apabila berlakunya hujan lebat luar biasa dan lebih membimbangkan jika adanya air pasang bukan sahaja menyebabkan kesesakan jalan raya tetapi membuatkan kerosakan harta benda.
Menurut Menteri Muda Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail, kejadian itu telah menyebabkan ketua kaum dan masyarakat telah meminta untuk mencari jalan penyelesaian dalam mengatasi masalah banjir kilat. Alhamdulillah, setelah membuat perbincangan, kita telah pun mendapat beberapa penyelesaian jangka pendek, jangka sederhana dan juga jangka panjang. Yang mana jangka pendeknya adalah untuk membersih sungai, anak sungai yang melintasi di Kampung Tabahan, dan juga membersih peparitan di skim DID Pandaruan. Dan kita telah pun diberi jaminan oleh DID mereka akan menjalankan kerja pembersihan ini secepat mungkin, selewat-lewatnya pada hujung minggu ini. Beliau berkata demikian kepada media selepas mengadakan lawatan pemantauan masalah banjir kilat di Kampung Tabahan Limbang semalam. Dalam pada itu, Datuk Dr. Abdul Rahman yang juga Adun Bukit Kota meminta penduduk yang tanah mereka terlibat dalam kerja-kerja pembersihan dapat memberi kerjasama demi memastikan permasalahan ini dapat diselesaikan. Berikut pula, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Sarawak mengambil maklum dan mengambil langkah proaktif terhadap isu yang tular di media sosial berkenaan kenaikan harga ayam di Semenanjung Malaysia. KPDN HEP Sarawak dalam kenyataan medianya semalam memaklumkan pemantauan dan pemeriksaan telah ditingkatkan dengan 183 anggota pegawai penguatkuasa di seluruh negeri Sarawak berada di lokasi-lokasi yang menjadi tumpuan orang ramai untuk menjalankan pemantauan dan pemeriksaan tersebut. KPDN HEP Sarawak juga turut mempertingkatkan pemantauan harga melalui 102 pegawai pemantau harga yang menjalankan pemantauan harga ayam. Dalam pada itu, berdasarkan kutipan harga bahagian Majlis Harga Negara BHBN KPDN HEP Sarawak, harga jualan ayam bersih standard berada pada aras normal dan tidak menunjukkan sebarang kenaikan bagi tempoh Januari hingga Julai 2020. Kenyataan tersebut juga turut memaklumkan sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP sehingga Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Menerusi semakan sistem e-aduan, KPDN HEP Sarawak tidak menerima sebarang aduan orang awam berkenaan kenaikan harga ayam pasaran di Sarawak. Sekian bersama saya, Khair Zarif dan kru penerbitan. Ikuti berita selanjutnya pada edisi malam. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melayari UKAS Channel di YouTube atau di Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Buletin UKAS. Sebagai penutup buletin, saksikan video menarik mengenai sekolah-sekolah tertua di Malaysia. Salam UKAS.